Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Yang pertama sekali, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala telah mengumpulkan kita pada pagi ini dalam sebuah majlis ilmu. Antara banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, salah satu nikmat yang ada kalanya kita terlepas pandang adalah kesempatan dan juga kesanggupan dalam hati untuk menghadiri majlis ilmu. Ini adalah satu nikmat yang ada kalanya seseorang itu terlepas pandang. Bahkan orang yang melazimi solat jemaah 5 waktu di dalam surau atau masjid, ada kalanya terlepas pandang. Menghadiri majlis ilmu, menuntut ilmu agama, ia adalah jalan singkat, jalan yang paling pantas dan paling mudah untuk kita mendapatkan pahala yang paling banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibihi Abi Dzar, qala ya Aba Dzar, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 raka'ah, wa la an taghduwa fatata'allama baban min al-'ilm khairul laka min an tusalli 1000 raka'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya bernama Abu Dzar. Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada sahabatnya bernama Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau kamu keluar lalu kamu mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, khairul laka min an tusalli 100 raka'ah, itu lebih bagus bagi kamu daripada kamu melakukan solat sunat 100 rakaat. Masya Allah. Kalau kita tengok di dalam sebuah majlis ilmu, jarang-jarang sekali satu majlis ilmu itu tak sebut langsung ayat Quran. Tak diajarkan di dalamnya ayat Quran, tak diajarkan di dalamnya hadis. Jarang. Bayangkan kalau kita nak melakukan solat sunat 100 rakaat, berapa masa kita perlukan? Berapa masa? Kita tengok kepada solat tarawih yang kita baru-baru lakukan, taklah baru sangat, pada bulan Ramadan. 20 rakaat kita ambil masa lebih kurang sejam setengah, lebih kurang standard sejam setengah macam tu. Katakan setiap 20 rakaat kita berhenti sebentar, rehat sekejap, minum air sekejap, pergi tandas sekejap, makan-makan sikit ke, minum kopi sikit ke contohnya, 2 jam katakan. 20 rakaat katakan 2 jam. Kalau 100 rakaat 10 jam. 10 jam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, kalau kita keluar lalu kita mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, itu lebih bagus, bukan sama dengan, lebih bagus daripada kita melakukan solat sunat 100 rakaat. Masya Allah. Dan Rasulullah kata, dan kalaulah kamu keluar lalu kamu mempelajari satu bab daripada ilmu agama, itu lebih bagus bagi kamu daripada melakukan solat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Sebab itu Al-Imam Nawawi di dalam kitab Minhajul Talibin, di bahagian muqaddimah, di bahagian pendahuluan, Al-Imam Nawawi kata cara yang paling singkat dan senang untuk mendapatkan pahala yang banyak adalah dengan mempelajari ilmu agama. Antara sebabnya sebab apa? Sebab mempelajari ilmu agama ini, dia tidak seperti solat. Solat kita kena berdiri, rukuk, sujud, kita ada bacaan kena baca, kita akan rasa penat. Berdiri, sujud, bangun, sujud, bangun, sujud, 20 rakaat ada kalanya orang pun tak mampu. Apatah lagi kalau seseorang nak buat 100.
Lagi-lagi seseorang, jangan katakan mereka yang dah berusia, bahkan orang muda pun bukan senang. Kalau orang berusia, lutut sakit lagi, bengkok, susah tak tahan, baca lagi haus. Mungkin 20 rakaat pertama, 40 rakaat pertama kita boleh khusyuk. Bila sampai 80? Bila dah berdiri selama lebih kurang 8 jam, Masya Allah, susah. Tapi bila kita mempelajari ilmu agama, boleh duduk bersila, boleh duduk atas kerusi, boleh duduk bersandar. Bahkan kalau kita tidak mampu, bahkan berbaring sekalipun mampu kita mempelajari ilmu agama. Saya ingat lagi lebih kurang 5-6 tahun lepas, 5-6 tahun lepas, sebelum insiden Covid lagi. Waktu tu saya masih di Syam. Salah seorang syekh saya di Syam, dia turun ke Malaysia. Dia buat daurah. Daurah ni style dia macam mana? Daurah ni kita selalunya lepas solat subuh, makan-makan sikit, terus mula dalam pukul 8, 7.30, 8 macam tu lah. Mula baca kitab, buat pengajian sampailah waktu zuhur. Berhenti zuhur, makan, solat, sambung sampai asar. Lepas asar, bila waktu asar, solat, rehat, sambung sampai maghrib. Solat, berhenti, makan sekejap, lepas isyak sambung lagi sampai pukul 10 macam tu, berhenti. Ada yang tak buat sampai isyak, ada yang buat sampai maghrib dah berhenti, ada. Maksud dia apa? Maksud dia daurah ini yang syekh saya buat ini, waktu tu selalunya masa memang panjang, berjam-jam. Ikutlah duduk bersila ke, berjam-jam di situ. Tapi daurah pada waktu tu bukan untuk orang awam. Daurah waktu itu untuk asatizah, untuk guru pondok. Kami buka kitab Arab, kami ada perbahasan yang detail. Kadang selalu orang buat daurah, kadang sehari, 3 hari, 4 hari, seminggu macam tu. Seminggu duduk macam tu. Jadi orang yang datang pada daurah syekh saya waktu tu, kebanyakannya adalah ulama-ulama pondok, tok-tok guru pondok di satu Malaysia. Ada yang turun daripada Thailand, ada yang datang daripada Australia, daripada western countries, daripada negara-negara barat, daripada negara Arab sendiri ada turun. Masya Allah, waktu tu ramai berkumpul. Dan kebanyakannya adalah orang yang mengajar, terdiri betul-betul guru, orang yang betul-betul memahami bahasa Arab. Kalau tak, susah untuk dia untuk ikut sebenarnya. Tapi ada juga, walaupun macam tu, ada juga pelajar-pelajar yang saja-saja datang dapat berkat, alhamdulillah. Ada. Tapi kebanyakannya golongan macam ni. Pada hari pertama daurah itu dijalankan, ada seorang datang, pak cik, dalam keadaan terlantar atas katil dia. Dalam keadaan terlantar atas katil dia. Dia hadir daurah dari pagi sampai malam. Tengah malam tu dia meninggal dunia. Maksudnya apa? Dia hadiri daurah pada waktu itu dalam keadaan tenat, Masya Allah. Barangkali tak faham pun daurah tu cakap apa. Kalau dia faham bahasa Arab pun, pakcik ni kami tak tahu dia siapa. Dia bukan daripada orang yang kita tahu dia mengajar, tok guru pondok, tak. Allahu a'lam. Mungkin dia orang yang alim, orang biasa ke, tak tahu. Kami tak kenal. Bukan daripada yang kita tahu mengajar, bukan. Pakcik ni barangkali datang dalam keadaan tenat, dalam keadaan barangkali apa yang dibincangkan pun, kalau dia faham bahasa Arab sekalipun, dalam keadaan sakit dia, barangkali dia tak mampu nak memberi fokus sekalipun. Tapi pakcik ni datang, Masya Allah. Sebab apa?
So dia nak buat pecutan terakhir untuk mendapatkan pahala yang banyak dalam masa yang singkat. Pakcik tu nak berdiri pun tak mampu dah, boleh baring je, badan pun cucuk-cucuk. Sesetengah orang kan, bila dia tahu dia dah nak pergi, bila dia tenat, sakit dah teruk, dia pilih untuk duduk di hospital contohnya, kot-kot lah, boleh diselamatkan. Sesetengah orang, bila dia tahu dia dah tenat sangat, sakit sangat, apa dia buat? Dia balik rumah, dia nak bersama dengan keluarga dia, buat kali terakhir, anak-anak dia, cucu-cucu dia. Tapi pakcik ni tak. Pakcik ni pilih untuk habiskan hari terakhir dia di dalam majlis ilmu. Malam tu dia meninggalkan dunia. Esok pagi Jumaat, lepas solat Jumaat, syekh saya mengimamkan solat jenazah dia, dan orang yang datang solat ke atas dia waktu itu kebanyakan adalah ulama satu dunia yang saya sebut tadi. Masya Allah. Tengok macam mana Allah Ta'ala menganggarkan darjat dia. Dia kita tak kenal tau. Bukan dia ni syekh besar, tok guru pondok terkenal, babos sekian, tak kenal pun. Bahkan jangan katakan orang biasa, bahkan di kalangan ulama pun tak semestinya begitu ramai orang datang, begitu ramai orang yang Masya Allah Ta'ala berilmu, ulama yang datang solat jenazah atas dia. Bahkan, tapi Masya Allah, Masya Allah, ini adalah satu kenikmatan yang ada kalanya kita terlepas pandang. Ini dari sudut pahala. Manakala dari sudut manfaat cukup besar. Ilmu ini manfaat dia cukup besar, sangat besar. Ilmu membolehkan kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, padahal kita buat amalan yang sama je. Contohnya, kita setiap hari datang solat jemaah maghrib contohnya, ataupun subuh contohnya, setiap hari datang. Kita niat apa? Kita nak datang untuk solat jemaah. Katakan kita ada ilmu, bila kita jalan kaki nak keluar rumah tu, kita bukan saja niat untuk datang solat sunat berjemaah, solat fardu berjemaah. Bukan saja niat untuk datang solat fardu berjemaah, tetapi kalau kita niat sekali untuk datang menghadiri majlis ilmu, pahala kita bertambah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar rumah dia, maksudnya barang siapa yang keluar rumah dia untuk mempelajari ilmu agama, maka seolah-olah dia berperang di jalan Allah sehinggalah dia kembali. Bila kita keluar rumah kita, bukan saja dengan niat untuk solat fardu berjemaah, tapi dengan niat untuk solat fardu berjemaah dan juga untuk menghadiri majlis ilmu. Kita keluar saja rumah, setiap langkah kita, setiap masa kita dikira pahala orang berperang di jalan Allah. Bila kita sampai, kita ambil wuduk, kita solat, kita tunggu solat, kita hadiri majlis ilmu. Bila kita nak balik je, sehinggalah kita nak balik, semua ini dikira seolah-olah seorang nak berperang di jalan Allah. Bahkan ulama kata kalau seseorang itu mati dalam keadaan itu, dia mati syahid. Perbezaannya apa? Niat. Perbezaannya hanya tambah satu niat ekstra. Amalan sama tak? Jalan sama tak? Jalan sama. Perbuatan sama tak? Sama. Pahala berbeza. Kerana apa? Kerana ilmu. Bila seseorang itu berilmu, dia boleh menukarkan adat menjadi ibadat. Dia boleh membesarkan satu ibadat kepada pahala yang lebih besar.
dia boleh menukarkan satu keadaan dia kepada keadaan yang lebih bagus. Contohnya bila kita pergi ziarah kepada keluarga kita kan, ziarah untuk silaturahim keluarga kita, hukum dia apa? Asalnya hukum dia wajib. Wajib kita ziarah, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kita yang terdekat, dengan keluarga kita, wajib. Sehingga satu tahap bila dah mencukupi, lepas itu dia ada satu tahap dia dah cukup tahap itu, lepas itu jadi sunat. Jadi sunat. Kalau kita niat untuk ziarah untuk silaturahim saja yang sunat ni, tak apa, satu pahala. Tapi kalau kita niat nak pergi kat dia untuk memberikan dia nasihat kepada agama dia, untuk mengajarkan dia sedikit tentang agama, pahala dia lain. Pahala dia lain. Nampak tak apabila kita, nampak tak betapa pentingnya ilmu? Apabila kita boleh mengubahkan, dengan niat kita boleh mengubahkan satu amalan yang sama, tetapi pahala berbeza. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada satu perkara yang kita kena tahu. Hakikat kepada dunia ini, hakikat kepada dunia ini, kenapa saya beritahu tentang niat, macam mana kita nak membesarkan satu ibadat menjadi ibadat yang lebih banyak? Kerana apa? Kerana hakikatnya dunia ini, waktu kita mahsur, waktu kita di dunia ini tetap. Kalau kita Allah Ta'ala takdirkan untuk hidup 20 tahun, 20 tahun lah, 50 tahun, 50 tahun. Dan kita kena tahu, kita tak dapat untuk mencapai semua benda. Masa itu tidak cukup untuk kita mencapai dan menggapai semua benda. Tak cukup. Tak cukup untuk kita untuk menjadi kaya, pada masa sama menjadi berilmu, pada masa sama menjadi ketua, pada masa sama sekian-sekian-sekian, pada masa sekian-sekian. Tak. Tak cukup. Seseorang itu average-nya, puratanya, kita hiduplah 60 tahun. Kita hidup 60 tahun. Dan bukan semua benda kita boleh kejar 60 tahun ni. Al-Hafidh Ibn Jauzi, Al-Hafidh Ibn Jauzi yang digelar sebagai Abu Faraj, yang wafat pada kurun ke-6 Hijriyah, dia digelar sebagai apa? Sultan Hanbali, sultan untuk mazhab dia. Uish, Masya Allah. Bukan calon-calon orang ni. Dia digelar sebagai sultan ke mazhab dia sebab dia sangat banyak meneliti kata-kata imam mazhab dia dengan pendapat-pendapat dalam mazhab dia. Bukan calon-calon orang. Dalam sebuah kitab dia yang dia karangkan untuk anak dia, untuk menasihati anak dia, yang bernama Laftatul Kabir ila Nasihatul Walad, dia kata apa? Dia kata, laisa kullu muridin murada wala kullu hajatin wajida. Dia kata bukan setiap orang yang mengkendaki dia dikendaki. Bukan setiap orang yang mencintai dia dicintai. Bukan setiap orang yang nak, orang nak kat dia juga. Walaysa kullu muridin murada walaysa kullu talabin wajida. Dan bukan setiap benda yang kita nak kita akan jumpa, kita akan dapat. Hakikat dunia macam tu. Kita di dunia ini nak macam-macam. Masa kita singkat. Kita tahu kita akan mati, tapi kita nak macam-macam. Kita nak ini, nak itu, nak ini, nak itu. Kita nak kekayaan, nak kuasa, nak pangkat, nak nama. Hakikatnya apa? Benda-benda yang kita kejar ini, benda-benda kenikmatan dunia yang kita kejar ini, yang pertama, kalau kita kejar sekalipun,
Kita habiskan keringat kita, wang ringgit kita, penat lelah kita, darah kita, kalau kita kejar pun tak semestinya dapat. Tak semestinya. Dan kalaulah kita dapat sekalipun, kalau kita berjaya menjadi kaya sekalipun, apabila kita mati, kenikmatan dunia ini akan hilang manfaat dia apabila kita meninggalkan dunia ini. Kayalah macam mana pun, apabila dia mati, duit dia tak akan ada manfaat pada dia, diwarisi. Kalau seseorang hidup dia nak kejar pangkat, nak jadi CEO konon, yang pertama, bukan dia seorang je kejar pangkat tu, ramai lagi yang kejar. 30 orang kejar jawatan satu je. Betul? Barangkali dapat, barangkali tak dapat. Dan kalau dapat sekalipun, bila dia mati, diganti. Hari ni mati, esok diganti. Ataupun mungkin hari sama dah diganti dah. Apa manfaat? Ada orang kejar nama. Dia nak ada orang lepas dia mati, orang sebut kebaikan tentang dia, orang sebut dia ni orang baik lah, sebelum ni dia gini lah. Apa manfaat? Kita dikubur, orang cakap baik kepada kita macam mana pun, apa? Menghidupkan kita balik ke? Tidak. Apa kenikmatan dia? Apa kenikmatan dia? Hakikatnya masa kita yang singkat ini, kalau kita gunakan untuk kejarkan perkara-perkara berkaitan dengan kenikmatan dunia sahaja, dia akan pergi bersama dengan dunia apabila kita meninggalkan dunia. Dan benda inilah yang saya nampak waktu saya umur 13 tahun. Waktu saya umur 13 tahun, saya melihat nenek saya meninggal depan mata saya. Melihat seseorang itu mati depan mata kita, efek dia besar pada diri kita. Bahkan Rasulullah SAW menggalakkan kita menziarahi kubur. Sebab apa? Kerana seseorang itu apabila menziarahi kubur, dia akan ingat kepada kematian. Qala Rasulullah SAW, fadhuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Maksudnya apa? Maka sekarang kamu apa? Maka sekarang kalian ziarahlah kubur-kubur. Sesungguhnya ia mengingatkan kamu dengan kematian. Ini baru kubur. Bila kita nampak orang betul-betul mati depan kita, macam mana buih keluar dari mulut dia, macam mana dia terkejang-kejang, meronta-ronta, macam mana mata dia mula terbeliak ke atas, macam mana badan dia daripada panas jadi sejuk, lembut jadi kaku. Dia ada efek pada hati kita. Pada waktu itu saya mula fikir, apa guna kalau kita kejar dunia? Nenek saya waktu mati, kat almari ada beribu-ribu. Boleh selamatkan dia ke? Tak. Nenek saya mati, anak beranak dia beratur setelah kematian dia. Beratur depan dia, ambil kaki dia usap, ambil kaki dia letak kat muka mereka, usap, cium. Apa manfaat? Orang datang kata, oh dulu nenek kamu baik, dia tolong saya sekian-sekian. So, hidup balik ke? Tak. Tak. Apa manfaat? Kalau hidup kita sekadar untuk kejar perkara-perkara ini, kita sebenarnya sedang melaburkan masa kita, wang ringgit kita, keringat kita, usaha kita pada satu pelaburan yang sudah pasti akan gagal. Permainan ini, pelaburan ini, dia hanya akan gagal, tidak akan berjaya. Orang yang kejar dunia, dia tidak akan berjaya. Pelaburan ini confirm gagal. Usaha macam mana pun boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat.
Dan kalau dapat sekalipun, tidak semestinya bila dapat sekalipun, dan kalau kita dapat sekalipun, apabila kita mati, dia akan hilang dengan kematian kita. Dia akan pergi bersama-sama dengan kematian kita. Jadi ini adalah pelaburan yang confirm gagal. Jadi pada waktu itu, saya fikir apa? Ada tak sesuatu yang kalau kita kejar, kalau kita usaha, manfaat dia adalah selama-lamanya? Dan di situ saya mula untuk mengkaji agama. Saya berpindah dari satu agama ke satu agama lain, satu agama ke satu agama yang lain, sehinggalah saya jumpa agama Islam. Dan saya memeluk agama Islam pada umur 15 tahun. Sebab apa? Sebab hanya agama Islam adalah agama yang akal kita mempersetujui kebenarannya. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Kalau nak sebut tentang perbincangan tentang benda ini, banyak perbincangan, boleh bawa kepada berjam-jam. Saya sekarang ini saya bekerja sebagai jurulatih untuk perunding cara tauhid di bawah pejabat mufti. Perunding cara tauhid ini apa kerja mereka? Bila ada orang murtad, mereka akan mahkamah akan hantar mereka kepada apa? Kepada mereka ni, perunding cara tauhid. Jadi mereka akan pujuk dan fahamkan kepada orang murtad ini tentang macam mana agama Islam ini adalah benar dan sebagainya, dan membantu mereka supaya mereka kembali ke dalam Islam. Saya jurulatih mereka, saya train mereka, saya train yang perunding cara. Antara benda, salah satu benda saya boleh ceritakan kenapa saya kata agama Islam adalah agama yang akan menyetujui kebenaran dia. Contoh dia, saya rasa ramai di antara kita pernah dengar orang kata agama Kristian dengan agama Islam lebih kurang sama. Saya rasa ramai pernah dengar. Tapi sebenarnya tidak. Sangat jauh. Beza dia sangat jauh. Kerana apa? Dalam agama Kristian, mereka sendiri ada banyak pecahan. Mereka ada Katolik, ada Protestan. Di bawah mereka pun ada banyak jenis faham-faham yang berlainan. Tapi kesemuanya mereka kata apa? Mereka kata Jesus ini adalah anak Tuhan ataupun Tuhan. Sama je kalau kata anak Tuhan, sama je seperti mereka katakan Jesus ini adalah Tuhan. Tak ada beza. Anak kepada kambing adalah kambing, anak kepada lembu adalah lembu. Kalau mereka kata anak kepada Tuhan, sama seperti mereka kata dia adalah Tuhan. Tak ada beza. Sama je. Jadi dulu saya pernah tanya kepada mereka, saya kata, kamu kata Jesus ini, kamu kata Nabi Isa ini dia adalah Tuhan, dan kamu kata yang melahirkan dia adalah Mary, Maryam. Sekarang ini Maryam ini manusia ke Tuhan? Kalau kamu kata dia manusia dan kamu kata anak dia Jesus ini adalah Tuhan, maksudnya kamu kata kewujudan Tuhan disebabkan oleh kewujudan manusia, kerana manusia yang melahirkan Tuhan. Sebab kepada kewujudan Tuhan adalah kewujudan manusia. Yang melahirkan Tuhan, yang mengadakan Tuhan, yang mengadakan Jesus adalah manusia. Sekarang siapa cipta siapa? Manusia cipta Tuhan ke Tuhan cipta manusia? Sebab itu ada sebahagian daripada orang Kristian, mereka kata apa? Mereka kata Mary pun Tuhan. Mereka kata Maryam pun sebenarnya Tuhan, dia kata. Saya tanya balik. Okey, kalau kamu kata Mary itu Tuhan, macam mana dengan mak ayah Mary? Maryam ada mak ayah juga. Mak ayah dia ada mak ayah juga. Dan kamu sendiri kata manusia pertama adalah Adam and Eve, Adam dan Hawa. Maksudnya ibu bapa kepada
Maryam ini bersambung juga sampai ke Adam dan Hawa. Semua ini manusia Tuhan. Kalau kamu kata manusia, kembali kepada masalah tadi. Kewujudan Tuhan disebabkan oleh kewujudan manusia. Siapa cipta siapa? Dan kalau kamu kata semua ini adalah Tuhan, kamu kata Adam and Eve pun, Adam dan Hawa pun adalah Tuhan, maksudnya kamu jadikan seluruh umat manusia ini adalah Tuhan. So kita semua datang daripada Adam dan Hawa. Semua datang daripada Adam dan Hawa. Kalau kamu kata semua orang adalah Tuhan, habis tu buat apa ajak kita masuk agama kamu? Takkanlah Tuhan masuk neraka. Jadi sebenarnya semua agama kecuali agama Islam, semuanya akal yang sihat tidak boleh terima. Hanya agama Islam yang akal yang sihat kita menerimanya. Hanya itu. Jadi pada usia 15 tahun, alhamdulillah saya memeluk agama Islam. Tapi tuan-tuan dan puan, ramai orang ingat bila seseorang tu memeluk agama Islam, kisah dia berhenti di situ. Tak, bukan. Seseorang itu bila dia memeluk agama Islam, dia bukan berhentinya satu kisah. Sebaliknya dia bermulanya satu cabaran yang baru. Ramai orang ada kalanya bila dia dengar kisah-kisah mu'alaf gini kan. Selalunya kalau kita tengok mana-mana kisah mu'alaf yang lain, yang orang masuk Islam yang lain, selalu kita nampak cabaran dia sudah apa? Keluarga dia, sahabat dia, kewangan dia. Ada kalanya ada orang masuk agama Islam, lepas tu syarikat dia muflis, lingkup, orang tak support dia, mak ayah buang dia, isteri buang dia, anak-anak diambil, dia terpaksa lari, sekian. Tapi sebenarnya masalah yang lebih besar selain dari masalah-masalah ini, ada kalanya kita tidak perasan. Syaitan ada sentiasa bersama kita. Syaitan sentiasa bersama kita. Apabila seseorang itu memeluk agama Islam, bukannya maksud dia syaitan, dah dia dah masuk agama Islam, kita biarlah dia. Tak. Sebelum masuk dalam agama Islam, syaitan akan bagi dia ketakutan, akan bagi dia syak. Kamu nak masuk Islam ni kena sunat ni, sakit ni. Kamu nak masuk Islam ni, mak ayah kamu buang kamu ni. Kamu nak masuk Islam ni, sekian. Kamu kena puasa 5 waktu ni. Kamu kena solat 5 waktu ni. Kamu kena puasa bulan Ramadan ni, sekian. Tapi bila dah masuk agama Islam, bukan maknanya syaitan akan tinggal dia macam tu. Tak. Syaitan akan datang kepada dia, dia akan kata, kamu dah kena buang dengan keluarga untuk agama Islam. Betul ke apa kamu buat? Kamu kata agama Islam itu agama yang benar. Apa bukti kamu? Kamu kata kamu sembah Allah. Apa sifat-sifat Allah? Betul ke Nabi Muhammad ini Nabi? Macam mana kamu yakin? Pernah nampak? Macam-macam lintasan yang boleh membawa, yang syaitan berikan kepada mereka supaya mereka keluar dari agama Islam. Saya boleh bagi tahu benda ini sebab saya terlibat dalam benda ini. Saya melatih orang yang berdepan dengan orang murtad, dan saya juga berdepan dengan orang murtad. Kadang sebulan sekali mereka panggil murtad ramai-ramai ni, orang murtad ramai-ramai ni. Kita duduk dalam satu majlis, saya akan bentangkan dalam 4 jam Islam itu benar. Dalil demi dalil. Kemudian lepas tu saya akan buat munaqashah, kita akan buat perdebatan. Dia tanya soalan, saya jawab. Saya selalunya program macam tu, saya akan versus 20-30 orang. Saya seorang akan lawan 20-30 orang. Semuanya berlainan fahaman. Yang perunding cara tu, mereka gerak one on one, seorang demi seorang. Saya tak, saya tibai semua dalam satu majlis yang sama.
Betul. Jadi saya boleh tahu apa yang berlaku di dalam fikiran mereka sebenarnya. Apa yang menjadikan mereka macam ini. Nanti kita cerita insya-Allah taala. Kita cerita lebih insya-Allah taala. Tapi apa yang berlaku, lintasan-lintasan syaitan ini yang memberikan mereka kesalahfahaman. Orang yang murtad ini sebenarnya, kalau kita nak simpulkan, orang murtad ni sebenarnya ada dua jenis. Ada satu jenis, dia memang tahu Islam tu benar, tapi dia tak nak kembali pada Islam kerana hati terpaut dengan dunia. Ada yang dia beritahu saya, ustaz, saya lepas join ustaz ni saya tahu Islam tu benar, saya memang tahu Islam tu benar, tapi ustaz, saya tak boleh lah. Perempuan saya suka tu, dia kata kalau saya tak keluar agama Islam, dia tak nak saya. Ada yang dia macam mana? Dia kata, ustaz, saya tahu Islam tu benar ustaz, tapi ustaz, dulu waktu mak ayah saya masuk agama Islam, kami semua adik-beradik kecil-kecil ni, kami masuk Islam sekali. Ni kes betul ni, ni berlaku ni. Jadi mak ayah saya lepas masuk Islam cerai. Bapa kahwin lain, mak kahwin lain. Dua-dua pihak tak nak anak. Bapa tak nak, mak pun tak nak. Kami bertiga berempat ni, adik-beradik ni, kecil-kecil, tak ada siapa pedulikan kita. Abang saya meninggalkan dunia, abang saya mati Muslim ni, mati Muslim. Saya pergi ke surau minta pertolongan untuk tolong kebumikan, tak ada orang tolong saya. Saya rasa mungkin dia punya kad masuk Islam tu ada di salah seorang mak ataupun ayah, mereka tak ada bukti. Jadi bila pergi ke surau masjid, mungkin Allahu a'lam apa yang berlaku, mungkin ada surau masjid takut nak masuk campur, sebab tak ada kad, mungkin Allahu a'lam, saya tak tahu apa yang berlaku. Akhirnya dia kata, ustaz, tahu tak apa yang berlaku? Abang saya tu yang mati sebagai Muslim tu, kuil India tahu yang uruskan, bakar. Dia kata, ustaz, saya bukan tak tahu Islam tu benar, saya tahu, tapi saya sakit hati dengan orang Muslim. Waktu saya perlukan korang di mana? Waktu saya kecil tak ada orang jaga, korang di mana? Mana? Betul. Satu lagi kes, perempuan berkahwin, masuk Islam, berkahwin dengan laki Melayu. Dia kata apa? Dia kata, saya mula-mula masuk agama Islam, saya memang semangat, saya kata. Dia kata, saya memang semangat nak tahu agama Islam, nak belajar. Ni dah bertahun-tahun dah saya kahwin dengan laki aku, dia dah lah penagih dadah rupanya, kaki pukul, curi duit saya. Tak ada sesiapa pun datang tolong saya. Tak ada sesiapa pun datang tanya apa jadi, ada masalah ke. Tak ada siapa. Bila saya nak minta keluar agama Islam ni, barulah korang datang. Saya dah berapa tahun dah terseksa. Mana korang? Ada. Berlaku. Dia kata, ustaz, saya bukan tak tahu Islam tu benar, saya tahu, tapi saya sakit hati lah ustaz. Ada orang macam tu, walaupun dia tahu agama Islam tu benar, tapi sebab isu dunia tertentu dia tak nak agama Islam. Tu satu bahagian. Ada satu bahagian sejenis lagi orang murtad, dia tak, dia orang yang dia kata dia nak cari kebenaran, jadi dia banyak baca, tapi salah faham. Antara sebab utama macam mana mereka boleh salah faham tentang agama Islam adalah kerana mereka membaca terjemahan Al-Quran. Itu adalah antara sebab yang besar dan utama boleh menyebabkan seseorang itu jadi murtad. Kita kena tahu terjemahan Al-Quran lain dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dalam bahasa Arab,
Ada kalanya satu perkataan dalam bahasa Arab ada 15 maksud. Tetapi bila diterjemahkan, hilang maksud-maksudnya. Hilang. Contohnya pada surah At-Taha, ayat kelima, qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Istawa dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Ada dengan maksud luruskan barisan. Sebab tu kita kata istawu sufufakum. Istawu datang dari perkataan istawa. Istawu dengan datang dari perkataan istawa. Maksud luruskan barisan. Istawa juga dengan maksud buah yang masak ranum dah boleh makan, istawa juga. Makanan yang dah masak boleh makan, istawa juga. Air yang dah sedia boleh minum, istawa juga. Menjadi sama, contohnya dacing, kalau ada dacing kan ada yang berat sini berat sana kan. Kalau dia pada baris yang sama, istawa juga. Berlabuh di satu tempat, menetap di satu tempat, istawa juga. Menguasai sesuatu, istawa juga. Melindungi sesuatu, istawa juga. Tapi apabila diterjemahkan di dalam Al-Quran, terjemahan yang ada, mereka tulis apa? Mereka kata Tuhan kamu Ar-Rahman bersemayam atas arash. Apa maksud bersemayam? Bersemayam maksudnya duduk. Wa'iyadzubillahi ta'ala. Ini bukan akidah Islam. Akidah Islam, Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Allah Ta'ala sebelum menciptakan tempat, Allah wujud tidak bertempat. Dan setelah mana Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah tetap wujud tidak bertempat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Al-Baihaqi dan juga Ibnu Jarud. Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Maksudnya Allah wujud pada azali dan tak ada apa-apa pun bersamanya. Arsy tak ada, langit tak ada, bumi tak ada, tempat tak ada. Allah wujud tidak bertempat. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di langit, bukan di bumi, bukan di setiap tempat, bukan di satu-satunya bertempat, bukan di mana-mana, bahkan Allah wujud tidak bertempat. Inilah akidah Islam. Dan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Kalau kita ada tangan, Allah tak ada tangan. Kalau kita ada kaki, Allah tak ada kaki. Kalau kita ada badan, Allah tak ada badan. Kalau kita ada saiz, gemuk, besar, kecil, Allah tak ada semua ini. Kalau kita berwarna, Allah tidak berwarna. Apa saja yang tergambar di fikiran kita, maka Allah bukan seperti itu. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada apa yang sama seperti Allah dari apa jua sudut sekalipun. Apa saja terlintas di fikiran kita, itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya apabila seseorang itu membaca terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan dengan perkataan yang tidak sesuai, dia salah faham. Ada di kalangan orang murtad, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya baca tafsir, saya baca terjemahan Al-Quran tau. Okey. Dia kata pada ayat ini, surah Taha ayat kelima, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dia kata Allah Tuhan kamu bersemayam atas arash, duduk atas arash, atas kursi. Dia kata Ustaz, kamu kata kamu sembah Tuhan duduk di langit. Saya pun sembah Tuhan duduk di langit, sama je. Saya nak masuk agama Buddha, saya nak sembah Gautama Buddha. Dia kata Gautama Buddha di langit juga. Kami yakin yang dia satu-satunya Tuhan juga. Yang sembah-sembah patung tu, dia bukan yang sembah patung-patung lain tu, dia bukan agama Buddha, dia namanya agama Taois. Kalau Buddha betul-betul, dia tak percaya patung lain, dia percaya Gautama Buddha satu je. Dia kata Gautama Buddha ni, saya sembah Gautama Buddha satu je.
Dia pun duduk di langit, tapi atas teratai, bukan atas kerusi. Ustaz pernah tengok ke Tuhan? Nampak ke dia duduk di teratai ke, di kerusi ke? Pernah tengok? Tak pernah kan? Kita sembah benda sama je Ustaz, beza nama je. Beza nama je. Saya kata kat dia, cik, kamu salah faham. Ar-Rahmanu ala arsh istawa. Istawa bukan maksud semayang, bukan maksud duduk, bukan maksudnya Allah wujud bertempat. Allah wujud tidak bertempat. Ar-Rahmanu ala arsh istawa maksudnya Ar-Rahman menguasai dan melindungi arsh. Menguasai ataupun melindungi arsh. Arsh ini dia adalah makhluk yang paling besar yang ada. Makhluk yang paling besar yang wujud, nama dia arsh. Sebab tu kita kata Rabbul Arsyil Azim. Kita kata Allah itu adalah Tuhan kepada arsy yang besar. Maksud dia, kalaulah Allah, maksud dia apa? Bila kita kata Allah Ta'ala menguasai atas arsy, maksudnya apa? Maksudnya, kalaulah Allah Ta'ala menguasai ataupun melindungi makhluk yang paling besar, maka Allah Ta'ala pasti mampu untuk menguasai dan melindungi makhluk yang lebih kecil daripada dia. Ini maksudnya. Bukan maksudnya Allah Ta'ala ada di arsh. Tak. Bukan maksud Allah Ta'ala ada di arsh. Ayat-ayat Al-Quran tidak boleh difahami secara zahir. Bukan semua ayat Al-Quran boleh difahami secara zahir. Dan apabila Al-Quran ini diterjemahkan, ada kalanya apabila dilihat secara zahir memberi masalah yang besar. Contohnya di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maksud dia secara zahir adalah, dan Allah Ta'ala bersama kamu di mana-mana kamu berada. Tadi kata Allah di arsh, sekarang kata Allah di sebelah kita. Ada ayat Quran lain, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kamu. Dia kata Allah lebih dekat daripada urat leher kamu. Ini kalau secara zahir lah. Tadi kata di arsh, kemudian kata di sisi, sekarang kata di sebelah urat leher pula. Macam mana? Ada ayat lain, muhitun bi kulli syai'. Kalau secara zahir, maksudnya meliputi segala sesuatu. Sekarang Allah Ta'ala seperti satu bola meliputi segala sesuatu. Dan dia di arsh pada waktu yang sama, dan dia di sebelah kita pada waktu yang sama, dan dia di dalam badan kita pada waktu yang sama. Kalau dilihat secara zahir, macam mana? Bukan difahami macam tu. Sebab itu ada sebagian ulama mengharamkan terus penterjemahan Al-Quran. Ada di kalangan ulama mengharamkan terus penterjemahan Al-Quran. Yang mereka benarkan adalah penterjemahan bagi tafsir Al-Quran. Saya bekerja di jalan ini, sebab tu saya berani bagi tahu. Memang ada di kalangan orang murtad. Sebab apa? Konon-konon kaji Al-Quran tapi tertipu dengan, dan dia salah faham dan tertipu dengan terjemahan Al-Quran. Memang ada. Dia datang kepada saya, Ustaz, di dalam Al-Quran ada 13 tempat kata Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada di langit. Baca satu baca. Rupa-rupanya dia baca terjemahan Al-Quran. Saya suruh dia baca Al-Quran betul, bahasa Arab. Saya kata, perkataan ini maksud dia ada bermaksud. Ada maksud ni, ada maksud ni, ada maksud ni, ada maksud ni. Ada maksud ni, ada maksud ni, ada maksud ni, ada maksud ni. Okay, ayat yang ni ada maksud ni, ada maksud ni, ada maksud ni. Tapi disebabkan salah terjemah, menyebabkan mereka salah faham tentang agama Islam. Begitu juga orang yang sembah apa? Matahari. Ada sembah matahari. Ada. Dia kata, Ustaz, sebab dia salah faham tentang Allah, dia kata, Allah yang kamu sembah di langit, kita tak nampak. Saya sembah matahari, di langit juga nampak. Allah kamu sembah, manfaat dia mana? Matahari saya sembah, dia kata, manfaat dia kita rasa, hangat kan? Mereka salah faham. Mereka salah faham. Kesian.
Orang yang murtad ini bukan semuanya daripada golongan yang masuk Islam kemudian nak keluar. Ada juga orang yang memang sedia ada dalam Islam, dilahirkan Islam, kemudian mereka keluar. Kesian. Tapi kebanyakan yang keluar ini, orang yang masuk agama Islam kemudian nak keluar. Kebanyakan yang tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu benda yang menyedihkan. Ada kalanya syaitan dia menghasut kita dengan apa? Dia menghasut kita. Kita kena tahu syaitan ini bijak. Dia bukannya bodoh. Kalau kita berkumpul, berbincang untuk dakwah, mereka juga berbincang untuk dakwah. Mereka bijak. Ada kalanya kalau kita rajin mengaji kitab, kalau kita pernah mengaji kitab Ibn Jauzi, namanya Talbisul Iblis, maksudnya tipu daya syaitan, kita kan nampak macam mana bijak ni syaitan. Ada kalanya syaitan dia tidak hasut kita dengan perkara yang kufur, tak. Ada kalanya dia tak hasut kita dengan benda yang haram, tak. Ada kalanya dia hasut kita dengan benda yang bagus untuk kita lupakan benda bagus yang lain. Kadang-kadang ada satu penyakit, bila kita jumpa seorang mu'alaf, kan, ni bukan penyakit tapi satu kelemahan. Kita duduk fikir apa? Duduk fikir, oh kita kena ajar dia solat, kita kena ajar dia puasa, kena ajar tak boleh makan babi, kena ajar dia tak boleh minum arak, tak boleh berzina, tak boleh ni, 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 tak boleh ni. Tetapi di dalam kesibukan kita nak menjaga ibadat dia, kita lupa yang dia perlukan ilmu untuk keimanan dia. Ada orang yang saya pernah jumpa, dia memeluk agama Islam lebih 5 tahun dah, mengucap syahadah lebih 5 tahun dah. Datang kepada saya, dia kata Ustaz, saya mimpi Allah semalam. Allah datang kepada saya dalam bentuk manusia, tangan dia berdarah. Ini bukan akidah Islam. Kalau seorang dia mempelajari ilmu agama, dia tahu yang mimpi dia itu sebenarnya syaitan yang menyamar. Tapi kerana tak ada orang yang mengajarkan dia ilmu keimanan, dia tertipu. Dia tertipu. Saya kata kat dia, cik, kamu cakap ini, kamu dah keluarkan diri daripada agama Islam. Allah tidak seperti makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Allah bukannya seperti manusia, bukannya berdarah, tidak akan berdarah, tidak berkaki, tidak bertangan. Apa saja tergambar di fikiran kita, maka itu bukan Allah. Apa kamu buat ini telah keluarkan kamu dari agama Islam. Kamu kena ucap 2 kalimah syahadah balik untuk masuk balik agama Islam. Berlaku. Ini lepas berapa? 5-6 tahun mengucap syahadah. Ini barulah yang kita kata memeluk agama Islam, yang sedia ada agama Islam, yang sedia ada dilahirkanlah agama Islam. Di kalangan anak muda ada je yang berfahaman seperti itu. Ada. Nampak alat ni? Ini antara perosak pemikiran manusia. Sesiapa sahaja boleh letak apa-apa sahaja ikut suka hati dia, atas dasar nasihat lah konon, atas dasar kononnya kebebasan bersuara, atas macam-macam dasar-dasar yang lain, macam-macam dasar yang lain. Kemudian di dalamnya mereka meletakkan kata-kata yang bercanggah dengan syarak. Mereka meletakkan kefahaman-kefahaman yang terlintas di fikiran mereka, bukan daripada sudut ilmu, tak, tetapi orang terpedaya. Contohnya, baru-baru ni saya nampak di dalam media sosial, ini salah ya. Dia kata apa? Dia kata dia nak tegur lelaki yang curang. Dia kata apa? Dia kata curang itu adalah pilihan, bukan takdir Allah. Ini salah. Semuanya Allah Ta'ala yang takdirkan, baik ataupun buruk, semua Allah Ta'ala yang takdirkan. Apa saja yang berlaku, itu berlaku dengan takdir Allah. Bahkan pilihan kita di bawah takdir Allah. Qala Allah Ta'ala
wala tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Maksudnya, dan tidaklah kalian mengkehendaki sesuatu melainkan Allah Ta'ala yang kehendaki untuk kalian kehendaki perkara itu. Kehendak kita berlaku kerana Allah Ta'ala kehendaki untuk kita kehendaki perkara itu. Niat dia nak tegur, tetapi atas kefahaman yang salah. Masya Allah. Ini adalah antara perkara yang merunsingkan sebenarnya. Antara perkara yang merunsingkan adalah syaitan sibukkan kita dengan kursus solat, dengan kursus puasa, kursus sekian, tetapi tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan kita berlepas tangan. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah, saya ketengahkan isu ni. Ustaz yang plan program, dia kata kat saya, "Ustaz, betul lah apa Ustaz kata. Saya tak pernah terfikir, tak pernah terlintas untuk bagi pelajar-pelajar saya untuk memantapkan akidah mereka. Tak pernah terfikir." Syaitan sibukkan kita dengan perkara-perkara ini sehingga kita terlupa. Kita terlupa perkara yang lebih penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-imanu billahi wa rasulih. Rasulullah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya satu amalan, seutama-utamanya amalan-amalan adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni sesiapa yang syirik kepada dia, yang melakukan kekufuran kepada dia. Tetapi Allah Ta'ala akan mengampunkan kepada sesiapa yang melakukan dosa selain daripada kekufuran, bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Solat penting, wajib belajar. Tapi kalau seseorang itu tak solat, di akhirat kelak, sama ada Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka untuk satu tempoh, kemudian keluarkan dia dan masuk dalam syurga, ataupun Allah Ta'ala akan ampunkan dia terus dan masuk dalam syurga. Tetapi orang yang tidak beriman dengan iman yang benar, qala Allah Ta'ala khalidina fiha abada, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Neraka bukan satu tempat mainan. Bukan satu tempat mainan. Neraka bukan saja ada kepanasan yang melampau, bahkan neraka ada kesejukan yang melampau. Di dalam Al-Quran ada sebut tentang zamharir, kesejukan yang melampau di dalam api neraka. Orang yang kekal dalam api neraka ini seksa. Qala Allah Ta'ala labithina fiha ahqaba. Maksudnya orang kafir di dalam api neraka, dia akan duduk di dalam api neraka bermusim-musim sampai tak ada hujung baginya. Bermusim-musim. Musim pertama, musim sekian, dia dapat siksaan sekian. Lepas musim ni habis, dia akan pindah kepada musim lain dengan siksaan yang lain. Setiap kali berubah musim, dia akan dapat siksaan lain, dan siksaan itu akan menjadi lebih teruk daripada siksaan sebelumnya, yang lebih dahsyat. Qala Allah Ta'ala fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Maksudnya, maka rasailah orang kafir, rasailah azab neraka. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan tambahkan kepada kalian melainkan azab sahaja. Ahli-ahli tafsir mengatakan ini adalah ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Quran. Paling menakutkan. Sebab bila kita tahu tentang ayat ini, kita tahu kalau seseorang itu kekal dalam api neraka, azab dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah dan bertambah sampai tak ada hujung bagi dia. Tak ada hujung. Tak ada penghujung baginya. Ini adalah
ayat Quran yang paling menakutkan di surah An-Naba, surah pertama dalam juzuk yang terakhir. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai manusia, hamba Allah Ta'ala, hendaklah kita buat apa? Hendaklah kita memikirkan diri kita dan keluarga kita. Hendaklah kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan juga batu bata. Kalau kita benar-benar mencintai, maka benda pertama kita berikan kepada orang yang kita cinta adalah ilmu bagaimana nak beriman, bagaimana nak kekal dalam keimanan. Kerana itulah yang akan memberikan dia kebahagiaan yang selama-lamanya. Bukan dengan makan minum yang sedap, bukan dengan pakaian cantik, rumah yang besar, tak. Tetapi dengan ilmu macam mana nak beriman. InsyaAllah ta'ala. Jadi kami ada saya sebenarnya duduk di Kota Damansara, tapi kami ada cawangan betul-betul depan USM, lebih kurang setengah jam di sini. Saya drive tadi dekat setengah jam. Setiap minggu kami ada buat kelas asas tauhid, asas akidah, perbincangan seperti ini yang lebih mendalam untuk kita benar-benar kenal Allah. Kalau sesiapa yang berminat boleh datang kepada saya, ambil nombor saya. Nanti insya-Allah taala saya akan berikan maklumat tentang program-program itu. Ambil sekarang pun tak apa. 019 544 5716. Saya ulang sekali lagi, 019 544 5716. Kalau kita tidak mampu untuk ajarkan kepada keluarga kita ilmu akidah, tak ada masalah. Kita ajakkan mereka kepada siapa yang mampu. Kelas kami kebanyakan ni buat free je. Kami bina cawangan sekian-sekian bukan untuk duit. Kelas kami banyak ni free. So kami tahu hajat di mana. Kelas-kelas kami yang akidah ini tak ada kami buat berbayar. Kami buat free. Percuma. Kalau percuma pun kita masih tak agak-agak nak hantar anak kita, kita masih tak agak-agak nak pergi, maka Allahu a'lam macam mana jenis cinta kita kepada keluarga kita. Kemanakah cinta kita kepada keluarga kita? Kalau benda free pun dan bermanfaat, kita dah tahu, masih kita tak nak hantarkan, di mana cinta kita? Mana cinta yang didakwakan? Allahu a'lam. Maaf kalau kata-kata saya agak kasar, tapi fikir sendiri. Mana cinta kita? Mana cinta kita pada isteri kita, anak-anak kita? Makan minum saya cukup. Makan minum dah cukup, akhirat nanti confirm masuk syurga. Warid dalam hadis, syaitan pada sedikit sebelum kematian dia akan datang pada kita untuk perang dengan kita kali terakhir. Waktu itulah dia akan goncang keimanan seseorang segoncang-goncangnya. Dan tanya soalan pelik-pelik yang mungkin tak akan terlintas di fikiran kita waktu sekarang. Orang yang ada alat, yang ada ilmu, yang kuat, susah untuk syaitan untuk kacau dia. Tapi kalau orang yang lemah, berlaku di dalam sejarah Islam, bahkan muazzin pun bukan seorang dua, sedikit sebelum dia mati dia keluar dari agama Islam. Bahkan muazzin setiap hari melakukan azan 5 waktu. Bahkan mereka. Jadi jagalah kewajipan yang paling utama ini, iaitu menjaga keimanan dengan kita memberikan ilmu yang benar kepada mereka. Kerana seandainya tidak,
mereka akan mengambil daripada mana-mana sumber yang mereka jumpa, yang kita tak tahu betul ataupun salah, yang kita tak tahu kalau betul sekalipun barangkali mereka boleh salah faham. Walaupun dari sumber yang betul, barangkali boleh salah faham. Jadi cintailah keluarga kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.